Kebajikan rakyat keutamaan negara. Kebajikan merupakan peruntukan tahap minimum kesejahteraan dan sokongan masyarakat untuk penduduk yang tidak memiliki sumber pendapatan yang mencukupi untuk menyokong keperluan asas. Negara kebajikan pula adalah negara di mana kerajaan mempunyai tanggungjawab untuk memberi bantuan wajib kepada rakyatnya. Malaysia salah satu negara yang sangat mementingkan kebajikan rakyat. Statistik daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat menunjukkan bahawa jumlah penerima bantuan kewangan meningkat pada tahun 2019 iaitu 507,041 penerima berbanding tahun sebelumnya 2018 iaitu hanya 486,858 penerima. Hal ini menunjukkan bahawa kerajaan Malaysia sangat prihatin dan peka terhadap kebajikan rakyat. Terdapat pelbagai masalah yang dihadapi oleh rakyat Malaysia, lebih-lebih lagi ketika pandemik COVID-19 melanda dunia saat ini. Antaranya ialah gaji pekerja dipotong oleh majikan, usahawan mikro terpaksa menutup operasi perniagaan dan berisiko tinggi untuk gulung tikar. Pengangguran dalam kalangan siswazah yang kian meningkat dan apa yang hendak dibentangkan dalam video ini adalah tentang rakyat yang kehilangan pekerjaan dan punca pendapatan. Antara faktor utama rakyat kehilangan pekerjaan adalah majikan tidak dapat membayar gaji pekerja ketika Perintah Kawalan Pergerakan dijalankan kerana banyak sektor perniagaan yang tidak dibenarkan beroperasi. Tambahan pula, terdapat juga para peniaga yang terpaksa menutup perniagaan mereka serta-merta untuk mengelakkan kerugian. Selain itu, kemajuan dalam sistem perbankan dalam talian yang tinggi menyebabkan pekerja bank terpaksa diberhentikan. Seterusnya, pengambilan pekerja asing yang kian meningkat kerana gaji yang perlu dibayar adalah lebih rendah berbanding rakyat Malaysia merupakan salah satu faktor rakyat hilang pekerjaan. Akhir sekali, kecanggihan teknologi moden menyebabkan tenaga manusia diminimalkan. Okey, seterusnya kita beralih kepada bantuan yang diperuntukkan. Pada 29 Oktober 2021, Bajet Belanjawan Negara 2022 telah dibentangkan oleh Menteri Kewangan Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Aziz, iaitu peruntukan bantuan keluarga Malaysia bernilai 8.2 ringgit Malaysian bilion kepada 9.6 juta penerima satu penambahbaikan positif selari dengan situasi rakyat yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Okey, antara bantuan yang diumumkan oleh kerajaan dalam sektor pekerjaan ialah membuka peluang pekerjaan seperti pencari kerja ataupun ganti kerja pekerja asing, iaitu 20% untuk 6 bulan pertama, 30% dari gaji pekerja bagi 6 bulan terakhir. Hal ini demikian kerana sewaktu pandemik seolah tidak dapat lagi dikawal, pekerja asing ini disarankan untuk pulang ke negara asing masing-masing dan ada yang sendirinya mengambil keputusan untuk terus pulang ke negara asal kerana perintah penutupan sepadan telah dilakukan, jadi tidak boleh lagi berlaku sebarang aktiviti keluar masuk sehingga diberitahu kelak. Seterusnya, dengan bantuan-bantuan daripada kerajaan itu, kadar penduduk bekerja pada Februari 2021 meningkat sebanyak 0.2%, iaitu sebanyak 15.27 juta berbanding pada Januari 2021 sebanyak 15.24 juta. Bagi penduduk yang bekerja dengan nilai perbezaan sebanyak 33,300 orang. Di samping itu, kadar pengangguran jatuh 0.1% kepada 4.8% pada Februari 2021 berbanding dengan bulan Januari 2021. Bilangan penganggur berkurang sebanyak 0.6% atau 5,000 orang kepada 777,500 orang berbanding pada bulan Januari 2021 sebanyak 782,500 orang. Akhir sekali ialah kesimpulan. Kesimpulannya, pandemik COVID-19 telah memberi impak yang besar terhadap negara dan rakyat dalam pelbagai aspek. Rakyat turut terkesan dengan situasi ini terutamanya dari segi ekonomi mereka.
Ramai antara mereka yang kehilangan sumber pendapatan serta kehilangan pekerjaan ketika Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Dengan keprihatinan kerajaan terhadap rakyat, kerajaan telah menyediakan pelbagai bantuan seperti yang disenaraikan kepada rakyat yang terkesan. Hal ini dapat membantu mereka untuk meneruskan kelangsungan hidup ketika pandemik ini. Akhir kata, kebajikan rakyat merupakan keutamaan kepada negara, lebih-lebih lagi ketika musim pandemik ini. Gila. Time-time macam ni aku dengan lelaki aku kena buang kerja. Dah buntu. Ingat senang ke nak cari kerja time macam ni? Daripada start PKP hari tu, terus je kena buang kerja. Habis, rumah sewa, bil api, air, nak bayar macam mana? Air dah dekat ni. Duit, kerja, semua tak ada. Kita orang dah start jual barang-barang yang ada dalam rumah ni. Tolonglah. Kalau ada kerja-kerja kosong, tolonglah bagi tahu aku. Pengumuman kerajaan dalam membantu golongan pencari kerja menerusi bajet 2022 mendapat reaksi positif rakyat di Johor. Inisiatif itu dianggap dapat membuka peluang buat mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Bagi graduan Ijazah Sarjana Muda Muhammad Zaim Jamaluddin, penutupan sektor pekerjaan ekoran pandemik COVID-19 mengakibatkan graduan sukar mendapatkan pekerjaan. Malah pihak majikan juga dilihat lebih mementingkan pengalaman berbanding tahap pendidikan. Actually proses yang alami tu saya banyak lah. Sebab mostly orang yang cari kerja ni, dia nak orang yang ada experience. Kalau macam kita ni, fresh graduate ni, susah nak ada experience. Sebab baru habis kerja kan. So experience kita ni macam tak cukup sangat. So kat situ adalah susah dia kat situ. Namun jelasnya para graduan kini mampu menarik nafas lega selepas kerajaan memperkenalkan beberapa inisiatif menerusi bajet 2022 bagi membantu golongan berkenaan dalam mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Okey, bagusnya dia bagi 300 tu, kita at least kita ada something tau. Untuk kita, mostly orang yang masuk kerja ni, diorang tak ada duit kan. So bila kita ada duit sikit tu, dia dapat bantu kita punya perbelanjaan dari segi kos minyak kita, makan kita. And maybe kalau if lucky enough, kos kita punya tempat tinggal kita sekali. Bagi Daniel Zulkarnain Abdullah yang bekerja sendiri berkata, peluang pekerjaan yang terhad membebankan semua pihak, terutamanya mereka yang menyara keluarga. Dalam keadaan sekarang ni, yang kita dah 2 tahun menghadapi PKP dengan COVID ni sekali kita kena, saya boleh cakap untuk mendapatkan pekerjaan impian kita ni sukar lah. Nipis sekali peluang kita. Sebab kebanyakan sektor-sektor pun sudah ditutup kan. And then pada tahun ni pula baru kita bernafas semula lah. Hanya beberapa sektor saja yang masih hidup. Jadi itu salah satu punca dia lah. Kira dengan inisiatif ni pun dapat boostkan moral masing-masing dalam kesusahan ni kan. Banyak juga orang buat part time apa semua. Jadi dengan bantuan RM300 ni pun rakyat dapatlah bernafas sikit untuk kita nak mencarikan next step dia kan. Tempat kerja yang lain, ada yang dapat kerja lebih jauh ke apa. Mungkin dengan bantuan 300 ni pun dapat membantu mereka lah untuk mencari kerja yang sepatutnya mereka nak. Terdahulu, Kementerian Kewangan menerusi bajet 2022 mengumumkan untuk meneruskan alaun mencari pekerjaan EMP. Ia menawarkan RM300 sebulan buat individu yang sedang aktif mencari kerja. Selain itu, peruntukan berjumlah RM4.8 bilion disalurkan bagi membangunkan 600,000 peluang pekerjaan di Malaysia.